Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memperkenalkan saya Omar bin Muhammad Sharif dan sahabat saya Muhammad Hanif Hilman bin Wawi akan membentangkan sedikit tentang sejauh mana kias digunakan dalam hukum hakam semasa. Untuk kos HIS 123 Sumber dan Prinsip Perundangan Islam disediakan untuk Dr. Jasni bin Sulun dan Dr. Muhammad Amir Wan Harun. Jadi yang pertama ialah pengertian. Jadi kias dari aspek bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Manakala dari segi istilah, kias ni adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Wawi. Okey, untuk kali ini saya ingin menerangkan rukun kias. Sebelum tu amat baik untuk kita memahami maksud rukun. Rukun ini bermaksud unsur pokok yang harus dipenuhi demi keabsahan sesuatu hal, ataupun dengan kata lain, rukun adalah elemen penting yang dengannya sesuatu perkara akan menjadi sempurna. Okey, untuk rukun kias ini terbahagi kepada 4, iaitu al-aslu, ataupun dengan nama lain asal, ataupun dengan nama lain juga maqisun alai, dan yang kedua iaitu al-far'u, iaitu cabang, ataupun dengan nama lain maqis, dan yang ketiga iaitu illah, yang bermaksud alasan ataupun sebab. Yang keempat iaitu hukum asal, dengan nama lain hukmul asli. Okey, untuk al-aslu iaitu asal, bermaksud isu asal yang sudah diketahui hukumnya melalui dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dan rukun yang kedua iaitu Al-Far'u, iaitu cabang. Al-Far'u ini bermaksud isu baharu yang belum diketahui hukumnya kerana tidak disebut di dalam dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Untuk secara ringkas yang boleh kita fahami melalui Al-Far'u ini, iaitu Al-Far'u ini bermaksud perkara yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kita nak samakan hukumnya dengan dengan perkara asal, iaitu al-aslu, kerana terdapat illah ataupun sebab. Okey, untuk rukun yang ketiga iaitu illah, bermaksud alasan ataupun sebab. Illah ini bermaksud sifat yang boleh ditemui di dalam kedua-dua isu, sama ada isu baru ataupun isu asal. Untuk lebih pahami illah ini, kenapa minum arak itu haram, kenapa zina itu dikatakan haram, itu dinamakan alasan ataupun sebab. Yang keempat iaitu hukum asal. Hukum asal ini bermaksud hukum asal bagi sesuatu perkara itu. Contohnya hukum asal bagi minum arak itu adalah haram. Okey, untuk hukum asal ini terbahagi kepada 4, iaitu terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Okey, untuk lebih fahami maksud ataupun rukun kias ini, saya bagi contoh sebagai saya bagi contoh isu minum arak. Okey, isu minum arak ini saya letakkan sebagai al-aslu, iaitu perkara asal. Sebab saya letak minum arak ini sebagai al-aslu kerana arak ini sudah ada hukumnya di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan rukun yang kedua iaitu al-far'u, cabang ataupun perkara baru, isu baru yang belum diketahui hukumnya. Sebagai contoh, saya letak sebagai mengambil dadah. Okey, mengapa dikatakan al-far'u, mengambil dadah ini dikatakan far'u? Kerana mengambil dadah ini belum diketahui hukumnya kerana tidak disebut di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dan yang ketiga iaitu illah. Kenapa dikatakan illah? Kerana
sifat dadah dan arak ini yang memabukkan. Di sini terdapat persamaan ilah ataupun azan kerana dadah dan arak ini mempunyai kesan yang memabukkan. Dan untuk rukun yang keempat iaitu hukum asal. Hukum asal untuk minum arak ini adalah haram. Setelah lengkap empat rukun ini, bolehlah kita membuat kias dan ataupun bolehlah kita untuk lakukan kias. Secara ringkas yang boleh saya ataupun kita fahami untuk contoh rukun kias ini. Kias ini bermaksud menyamakan hukum yang ada pada asal, iaitu hukum meminum arak dengan hukum mengambil dadah, kerana ada kesamaan ilah iaitu memabukkan. Terima kasih. Untuk contoh kias yang lain iaitu memukul orang tua. Isu memukul orang tua ini tidak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijma'. Tetapi isu memukul orang tua ini kita boleh kiaskan dengan perkara yang sudah ada di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Isra ayat ke-23 iaitu fala taqul lahuma uff, iaitu berkata kepada orang tua. Berkata ataupun kepada orang tua ini diletakkan sebagai perkara asal, dan memukul orang tua ini merupakan cabang bagi perkara asal tersebut. Dan memukul orang tua ini dikatakan mempunyai persamaan dengan berkata ini kerana ianya akan menyakiti hati orang tua, dan hukum asal bagi berkata kepada orang tua ini adalah haram. Kias terdiri pada 3 jenis. Jenis kias yang pertama ialah kias ilat, yakni jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibanding atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Contohnya hukum mengenai minuman anggur. Jadi buah anggur ni memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman, maka akan mengandungi alkohol. Jadi alkohol ni memberi efek memabukkan, sehingga hukum meminumnya sama dengan minuman jenis lain yang beralkohol. Jadi iaitu haram dan tidak boleh diminum. Kias ilat kemudian terbahagi lagi menjadi beberapa jenis. Misalnya kias jali dan kias kafi. Kias jali iaitu jenis kias yang ilat suatu persoalan bisa ditemukan nasnya dan bisa ditarik kesimpulannya nas, namun bisa juga sebaliknya. Sebagai contoh adalah pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar. Hukumnya tidak dibolehkan, sebagaimana hukum haram tidak dibolehkanlah untuk menyakiti fizik kedua orang tua, memukul atau menyakiti secara fizik, sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan di hadapan orang tua agar tidak menyakiti hati mereka. Seterusnya ialah kias kafi. Jenis ketiga adalah kias kafi, iaitu jenis kias yang ilat suatu persoalan diambil dari ilat masalah pokok. Jadi jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram, maka persoalannya menjadi cabang pokok tersebut juga haram. Demikian jika sebaliknya. Salah satu contoh jenis kias satu ini adalah hukum membunuh manusia, baik dengan benda yang ringan maupun berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang. Sebab membunuh adalah kataan sekaligus dosa kerana melalui kehendak Allah SWT dalam menentukan umur makhluk hidup di dunia. Seterusnya ialah kias dalalah. Jenis kedua adalah kias dalalah, iaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi.
Contoh dari kias jenis ini adalah ketika mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Yang ketiga ialah kias sabah. Kias sabah iaitu kias yang mempertemukan antara cabar dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu, sehingga didapat kesamaan iaitu sapu. Hanya saja untuk kias sabah sendiri oleh beberapa muhakkikin mendapat penolakan sehingga menjadi jenis kias yang terbilang jarang diterapkan. Kesimpulannya, kias kekal relevan sehingga kini sebagai kaedah ijtihad yang membolehkan perkembangan syariah Islam sesuai dengan kehendak masyarakat moden. Penggunaan kias mestilah berdasarkan prinsip Islam yang mantap dengan mengambil kira perkembangan kontemporari dalam sains, teknologi dan masyarakat. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk berbuat kias dengan berhati-hati bagi mengelakkan terdapat kemungkinan kesilapan atau penyalahgunaannya. Sekian, terima kasih.